Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat menghadirkan diri ke masjid. Kalimah menghadirkan diri bermakna atas pilihan kita, atas pilihan masing-masing. Menghadirkan diri bermakna memunculkan diri di masjid. Dalam masa yang sama kita boleh juga nak pergi ke lain pun, tetapi pilihan kita, destinasi kita ke masjid. Dan begitu jugalah kita bermohon pada Allah Ta'ala, suatu masa nanti dalam perjalanan kita terakhir, perjalanan terakhir kita menuju Allah Ta'ala, kita akan dibawa ke masjid. Dalam perjalanan kita meninggalkan dunia ini, kita nak pergi ke alam akhirat, orang kausung kita ke masjid untuk disalatkan oleh rakan-rakan kita, sahabat handai kita, sebagai salam terakhir dalam perjalanan menuju akhirat. Semua orang, tuan-tuan, akan pergi ke akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un nur. Setiap yang bernafas pasti akan merasai kematian. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup akan merasai mati. Dan sesungguhnya wa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya akan disempurnakan pembalasan kamu, akan disempurnakan upah yang kamu lakukan masa dunia ini pada hari kiamat. Hari kiamat itu, tuan-tuan, bukannya jauh, bukannya lama. Bagaimana telah kita huraikan dalam pengajian kita yang lalu, kiamat bagi seseorang ialah mati. Mati seseorang, maka dia telah berada di alam akhirat. Kita mati, kita akan berada di alam akhirat. Kiamat yang nyatakan runtuh langit bumi, berlanggar bulan, bintang, matahari, semuanya itu kiamat kemusnahan alam semesta. Tetapi kiamat bagi seseorang ialah apabila tiba ajal maut, maka dia telah berada di ambang akhirat. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebagaimana riwayat Uthman bin Affan menyatakan, aku dengar Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan yang pertama dalam menuju akhirat. Kalau selamat dalam kubur itu, maka akan selamatlah perjalanan seterusnya, persinggahan seterusnya. Kalau dalam kubur itu dah tak selamat, kena katok muka nakik, soalan yang ditanya tak dapat dijawab, dah menerima himpitan kubur dan sebagainya, maka perjalanan selepas itu lagi-lagi dahsyat. Kerana itulah tuan-tuan, kita ruangkan masa mari masjid. Kita ruangkan masa duduk bertimpuh dalam masjid. Bukan lama pun, sekadar maghrib dan isyak sahaja. Kalau kita balik pun tak ada apa, tidur tak ada jenera pun. Kalau makan nasi, bapa sudah makan nasi, oleh azan isyak. Kalau nonton TV, tak ada apa-apa siaran pun, melainkan hanya bercongor. Maka pilihan terbaik kita di kala ini, waktu puncak, ialah kita menghadirkan diri ke masjid. Oleh itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kehidupan ini sekejap sahaja. Bagaimana kita terasa sekarang ini, masa begitu cepat berlalu. Waktu pagi sekejap aja tuan-tuan, dah kita dah masuk waktu zuhur, tarik diri atas kepala. Kemudian tak lama mana masuk asar, kemudian maghrib, isyak. Dan sekejap aja malam ini, bila kita sembahyang isyak, balik ke rumah, tengok-tengok dah nak pukul 10, mata dah mengantuk. Tidur kita, pagi esok bangun pula. Makin hari makin cepat masa tu terasa, hilang keberkatan masa. Sebab manusia masih menunggu. Waktu pagi tunggu marinya petang, berada di waktu petang tunggu marinya malam. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Bila kamu berada di waktu petang, jangan tunggu datangnya malam. Bermakna buatlah apa-apa yang bermanfaat untuk akhirat kita. Carilah sesuatu yang berfaedah untuk bekalan kita selepas daripada mati. Yang mana Nabi menyuruh kita beristighfar 100 kali sehari. Duk renung-renung, hari ni aku tak cukup istighfar 100 kali. Nabi suruh benar istighfar 100 kali sehari. Kita tak istighfar pun 100 kali. Nabi suruh kita banyakkan bertasbih, bertahmid. Kadang-kadang kita tak ada masa pun nak bertasbih. Ingat tuan-tuan satu kisah, yang mana di hari akhirat nanti masing-masing akan melarikan diri antara satu sama lain. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ingat suatu hari yang mana seseorang itu akan melarikan diri daripada saudaranya. Tak sejumpa dengan adik-beradik, tak sejumpa dengan waris-waris, tak sejumpa dengan wasahibatihi wa bani, tak sejumpa dengan saing-saing, tak sejumpa dengan anak-anak sendiri, tak sejumpa wa ummihi wa abih, tak sejumpa dengan ibu, tak mahu bertemu dengan ayah. Masing-masing lari antara satu sama lain. Bapa lari tuan-tuan? Sebab kita tak dapat tolong. Kita tak dapat tolong orang, dan orang tak dapat tolong kita di hari itu. Lalani tuan-tuan, orang boleh tolong kita dan kita pun boleh tolong orang. Akhirat nanti tak ada siapa boleh tolong. Walaupun nak minta sikit amal, tak boleh.
Bagaimana satu kisah seorang lelaki yang dia apabila ditimbang amal dia, lalu nak sikit sahaja lagi untuk membolehkan dia ke syurga Allah. Sebanyak mana? Sebesar timbangan zarrah, seberat zarrah, misqala zarrah, seberat timbangan debu. Molekul yang paling halus sebesar debu je, nak sikit lagi untuk memberatkan balik amal soleh dia, nak sikit saja lagi. Pergilah minta dengan siapa-siapa, nak sikit lagi dah, sebesar debu sahaja nak. Pergi jumpa dengan rakan-rakan, saya baik masa dunia pun maaf aku tak boleh tu, aku pun tak cukup amal aku, sikit je besar debu, tak boleh, maafkan saya. Pergi cari adik-beradik, wahai saudaraku, tidakkah kita dahulu pernah makan sepinggan, pernah minum satu gelas, kita minum, dia minum, tidur sebantal, nasi seperiuk kita cebok, dia cebok, gula semakuk kita cebok, dia cebok, budu semakuk kita petak, dia petak. Seakrab itu sekalipun, di hari akhirat nanti, maaf aku tak boleh tolong kau, sikit je nak satu, seberat debu, tak boleh. Pergi cari dengan ibu bapa, wahai ayah tolong saya, wahai ibu tolong saya, maaf wahai anakku, aku tak boleh tu, aku pun takut kepada Allah. Ingat suasana seperti itu, tak ada siapa boleh tolong, hanya nak minta seberat timbangan debu sahaja amal soleh untuk membolehkan ke syurga Allah Ta'ala. Jumpa hari tu tak boleh tolong, jumpa hari ni tak boleh tolong, minta dengan Allah, wahai Allah, hantarkan aku semula ke dunia, aku nak buat amal soleh. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Allah, hantarkan aku semula balik ke dunia, aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan selama ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mana mungkin boleh balik ke dunia dah. Kita sudah berada di alam lain, kita sudah berada di alam barzakh. Sebagaimana kita keluar daripada perut ibu, tak mungkin kita boleh kembali menjadi janin. Kehidupan kita akan berlalu, berpindah satu alam ke satu alam. Alam benih berpindah menjadi janin dalam rahim ibu. Janin pula bukan selama-lama jadi janin, berkurang 9 bulan akan keluar sebagai bayi. Bayi pula bukan lama, 2-3 tahun dia akan menjadi kanak-kanak, dah boleh berjalan, berlari, cari kawan dan sebagainya. Zaman kanak-kanak juga bukan lama akan berpindah ke zaman remaja, pergi sekolah, gatih basikal, naik motor, ngaji. Kemudian alam remaja juga tidak lama tuan-tuan akan berpindah ke alam dewasa, dah punya keluarga, punya rumah sendiri, ada karya sendiri. Kita mula meninggalkan kampung halaman, buat rumah sana, buat rumah sini, kahwin dengan orang sana, kahwin dengan orang sini, bawa haluan sendiri. Kemudian kita akan berpindah menjadi warga emas ataupun orang tua. Badan kita dah mula letih-letih, tak cekak, sakit orak, gigi pun mula tercabut, mata dah mulai pudar,
pendengaran mulai kurang pendengaran. Akhir sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Apabila berada di alam barzakh, baru kita tahu betapa bernilainya amal soleh. Baru kita tahu betapa pentingnya kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi pernah menyatakan, kamu sebut subhanallah, pahalanya sebesar bukit Uhud. Kamu sebut alhamdulillah, pahalanya sebesar bukit Uhud. Kamu sebut la ilaha illallah, besar ganjarannya seandai ditimbang kalimah la ilaha illallah dengan 7 petala langit dan bumi, nescaya lebih berat kalimah la ilaha illallah. Sayangnya aku tak sebut banyak kalimah ini masa dunia dulu. Sayangnya aku tak ratik banyak. Sayangnya aku tak ratik banyak. Sungguh tuan-tuan, dulu ada juga orang tua kita, tok imam balasah masjid ngatik juga lepas subuh. Bawa ya latif, ya latif, ya latifu, ya kafi. Baca juga kemudian ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ni tak ada nak ngatik. Tak ada nak ngatik. Kita pun tak ada nak ngatik, orang lain pun tak ada nak ngatik. Kadang-kadang nak zikir subhanallah 33 kali pun kita tak ada masa. Nak sebut alhamdulillah 33 kali tak ada masa. Nak sebut Allahu Akbar tak ada masa. Bila kita pergi ke akhirat, ya Allah besarnya pahala aku tinggal benda ni. Bapa aku tak ngatik dulu, bapa aku tak tasbih dulu, bapa aku tak istighfar dulu, bapa aku tak selawat ke Nabi. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafifatani ala lisan, sangat ringan disebut pada lidah. Mudah aja sebut dua kalimah ini. Tapi saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Ini memberatkan amal soleh kita. Kalau nak hanya sebesar debu sahaja, sekarang ini kalimah ini memberatkan timbangan kamu. Kalau sebut la ilaha illallah seberat langit bumi, bukan sebesar biji sawi, bukan seberat timbangan debu. Kalimah ini seberat langit bumi, tapi kita tak sebut sebanyak-banyak. Mulut kita, lidah kita keluh daripada menyebut kalimah ini. Lepas pada mati baru tahu, ya Allah banyak aku tinggal benda-benda begini. Selawat ke Nabi berapa kali hari ni, tahu tak ingat, sebut kau tidak tak tahulah. Oleh itu tuan-tuan, kita kena cedek masa. Biar ada masa lepas solat duk bokok sementara astagfirullah 3 kali. Lepas pengakuan kita bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pengakuan kita bahawa Tuhan lah, Allah lah Tuhan kita. Allah Tuhan orang-orang mukmin. Soal orang lain nak guna kalimah Allah Ta'ala juga itu bohong. Mereka nak perangkapkan umat Islam. Contohnya, umat Islam guna kalimah Allah belaka. Di Malaysia pun sebut Allah, orang Arab pun sebut Allah, orang Jepun pun sebut Allah, orang Cina yang Islam pun sebut Allah. Nak semaya Allahu Akbar,
semua kena sebut Allah. Awak orang Melayu ke, awak orang asli dalam hutan ke, Jepun, Cina, India ke yang bercakap entah bahasa apa-apa, kamu solat mesti Allahu Akbar. Jangan tukar dengan bahasa lain. Jangan tukar dengan perkataan lain, walaupun perkataan maksudnya sama, tapi tidak sah solat, melainkan kamu kena sebut Allahu Akbar. Itulah Allah Tuhan yang sebenar. Adapun agama lain, jika ada mereka nak guna kalimah Allah juga, bermakna mereka berpura-pura untuk memerangkap umat Islam yang kononnya semua agama ni sama, sembah Tuhan yang satu. Sebenarnya mereka yang menyatakan God itu sebagai Allah, mereka menyatakan ada anak, sedangkan Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang satu. Allahus samad, Allah tumpuan segala-galanya. Semua makhluk ditumpukan kepada perintah Allah. Matahari pancarkan sinarnya semenjak dia dijadikan oleh Allah, membakar diri dia sampai ke hari kiamat kerana patuh kepada perintah Allah. Segala planet-planet, bintang-bintang yang beredar di angkasa raya sana, termasuk debu-debu, batu-batu, asteroid dan sebagainya yang beredar, semuanya itu mengikut perintah Allah belaka. Malaikat di langit, entah berapa ramai malaikat, semuanya patuh kepada perintah Allah. Melainkan dua golongan sahaja, ada yang beriman, ada yang kufur, iaitulah manusia dan jin. Golongan manusia ni ada yang beriman, ada yang kafir. Jin begitu juga, ada yang beriman, ada yang kafir. Oleh itu tuan-tuan, sebutlah Allah, Allah. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut Allah, Allah. Ni betapa agungnya kalimah Allah. Selagi mana ada orang yang menyebut nama Allah atas muka bumi ini, ditangguhkan kiamat. Tak akan berlaku lagi. Sehingga akan mati seorang walaupun pak cik tua yang dia duk sebut Allah, Allah, lahir daripada hati dia, dia mati sahaja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Ta'ala perintah, hei malaikat Israfil, tiup sangkakala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang duk menyebut Allah, Allah, Allah. Mafhum mukhalafahnya ialah kiamat akan berlaku apabila tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di atas muka bumi ini. Oleh itu tuan-tuan, dalam keadaan kita boleh sebut nama Allah, sebutlah subhanallah, subhanallah. Nanti di hari kiamat nanti, bila berada di alam barzakh, bila berada di alam barzakh, manusia akan mohon pada Allah Ta'ala berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidup semula ke dunia ini sekadar sebut subhanallah, dah minta izin dengan Allah Ta'ala nak balik ke dunia nak salat, Allah tak izin. Nak balik ke dunia nak puasa, Allah Ta'ala tak izin. Nak balik ke dunia nak sedekah, nak buat amal saleh, Allah Ta'ala tak izinkan. Jika demikian Tuhan, wahai Tuhan, izinkan aku hidup sebentar, hanya berapa saat, aku nak sebut subhanallah, aku nak sebut alhamdulillah, aku nak sebut Allahu Akbar, sepatah sahaja, tak dibenarkan. Oleh itu tuan-tuan, sebutlah nama Allah. Biar rasa seronok hati kita bila kita boleh sebut Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kamu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala itu,
hati kamu akan menjadi tenang. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan segala-galanya tentang perjalanan kehidupan manusia ni. Perjalanan kita ini tuan-tuan, walaupun sedikit sahaja, sekejap sahaja hidup di dunia, tetapi bekalnya untuk selama-lama. Walaupun Allah Ta'ala beri peluang kehidupan pada seseorang itu sekitar umur 60-70 tahun, tapi bekal yang kita cari ini untuk selama-lama. Bukan untuk 100 tahun, bukan untuk 1000 tahun, tetapi untuk kekal abadi selepas daripada mati. Kalau kita nak hidup seminggu pun kita cari bekal tak mudah. Orang nak pergi Mekah misalnya 14 hari, 12 hari kadang-kadang pergi Mekah. Cek piti cukup ke tak ni, gini. Hatta piti lah, benrah lah, sebagainya. Nak jamin kita cukup belanja di sana. Nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk di hotel, nak pergi melancong ke apa, tiket ni kira belakang cukup ke tidak ni. Minyak kereta lah berapa. Jadi biar cukup. Kereta kita servis lah berapa, cek berik, cek apa semua beres, boleh perjalanan. Tapi kenapa kita nak menuju akhirat, nak musafir ke akhirat, kita tak pernah cek semaya kita betul ke tidak. Kita tak pernah cek bacaan Quran kita betul ke tidak ini. Kita tak pernah cek sedekah kita yang kita berikan, yang kita hulurkan sumbangan itu, sumbangan ini ikhlas ke tidak kepada Allah. Kalau tidak ikhlas bermakna itu tak jadi bekalan, bahkan dia akan musnah di tengah jalan. Lagu mana tuan-tuan, misalnya tuan-tuan nak pergi ke kebun, tuan-tuan nak pergi ke laut misalnya, naik perahu bawa bekal, pergi ke hutan bawa bekal nasi buku, pergi ke sawah ladang bawa bekal nasi buku. Siapa-siapa pukul 11 nak buka bekal, tiba-tiba bila buka bungkusan kita tengok kuih basi. Buka nasi buku, melengah wah berendai habis dah, basi juga dah tak lalu makan. Susu kita buat bertoko-toko juga dah habis, tak boleh makan. Teka tu apa, perasaan perut kita lapar, nak balik pun jauh, dan kita sangat mengharapkan bekalan makanan. Tiba-tiba makanan kita telah basi, tak boleh makan. Kita akan rasa kecewa dan rasa penat dan rasa sedih. Itu sedikit perumpamaan. Bahawa mana kita pergi ke akhirat ini, masuk kubur, tengok solat kita tak ada, sedekah kita tak ada, amal soleh kita tak ada. Ada hak buat pun punah jana habis, kerana ada hasad dengki, kerana ada ungkit-ungkitan, kerana ada penyakit-penyakit yang merosakkan amal-amal ibadah. Kalau itu menyesal, menangis dan menangis, tak ada siapa nak bantu lagi. Oleh itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi peluang secukup-cukupnya kepada manusia supaya mereka membersihkan diri daripada dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu taubat seluas-luas, seluas langit dan bumi, timur dan barat, melainkan apabila telah sampai dua perkara, kata Nabi. Yang pertama, apabila matahari naik sebelah barat. Lelani bangun pagi, cerah balik naik, balik timur. Tengok
cahaya fajar naik, petang terbenam, esok lusa tulak tulik, hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun berlalu begitu. Tapi satu masa matahari akan naik balik jatuh. Bila matahari naik balik jatuh, maka tekah tu tak ada lagi dah. Dah tutup dah pintu taubat. Pintu taubat dah ditutup dan tak ada lagi dah orang yang nak buat amal-amal soleh. Semuanya asyik dengan dunia. Kalau ada lah orang yang nak menangis di kala itu, menangis keluar air mata darah pun Allah Ta'ala tak terima lagi dah. Sekarang ni bila kita menangis, bila kita memohon pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala perkenan. Satu, pintu taubat ditutup apabila matahari naik balik jatuh. Yang kedua, apabila nyawa sudah berada di halqum, di ghargharah, duk gerak. Duk mandai, tengok alik atas balik mata. Kita yang duduk dekat pun sudah cemas, nangis, anak-anak pakat nangis, nak pergi dah lah. Kita yang nak mati pun terasa ni, terasa roh dicabut daripada badan kita. Dah ditarik sedikit demi sedikit, dah dihalqum, tak boleh buat apa dah. Kalau nyawa duduk situ baru nak bertaubat, baru nak insaf, tak ada. Dah pintu taubat dah ditutup. Oleh itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bukakan pintu taubat seluas-luasnya. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So baca hayyul qayyum, ayat hayyul qayyum itu dalam ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Situ hayyul qayyum. Adapun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dari segi nahwu. Yang pentingnya ialah mohon ampun pada Allah, astaghfirullahalazim, istighfar semuanya. Kita cuci pakaian, bagaimana pakaian kita bersih. Bila terkena najis, terkena kekotoran, cepat-cepat kita basuh, kita cucikan. Kita tak biarkan pakaian kita itu berlemuran najis dengan sekian lama. Kena najis terus cat dan rendai. Itu juga badan kita lebih berharga daripada pakaian. Badan kita ni, yang kita solat pun nak kena bersih, hati kita pun nak kena bersih. Dah tentulah bila terkena dosa ataupun terlibat dengan dosa, maka beristighfarlah kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nak bersihkan diri kita daripada kekotoran dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, rawahu Ahmad. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa berikut, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai Allah, engkau telah menyempurnakan penciptaanku,
maka sempurnakanlah akhlakku. Ni antara doa ni bila kita nilik, misal tengok di cermin, ataupun kita nak doa bila-bila masa. Allahumma ahsanta khalqi, wahai Allah, engkau telah menyempurnakan kejadianku, penciptaanku sempurna molek. Wahai Allah, membuat mata aku pun aku boleh melihat terang, buat telinga aku pun wahai Allah boleh dengar molek, jelas molek. Buat mulut pun boleh bercakap, boleh minum air, boleh makan, kunyah makan ni sempurna molek. Rasa manis masih boleh rasa belaka. Comel dah membuat aku ni, wahai Allah, sempurna, syukurlah padamu. Fahsin khuluqi, oleh itu wahai Allah, aku mohon padamu tolong percomel juga akhlak. Rupa kita ni sempurna dah Allah Ta'ala buat, cukup lekat dah. Oleh itu wahai Allah, aku mohon padamu sempurnakanlah akhlak, percomelkanlah akhlak. Bermakna akhlak ini tuan-tuan, kalaulah rupa sahaja comel, rupanya cukup lekat dengan anggota-anggota panca indera, tapi akhlak perangainya huduh. Perangainya huduh, rupa parah comel dah, tetapi perangainya super plus, perangainya jahat, perangainya tidak comel, maka akhir sekali rupa yang comel itu akan menjadi rupa yang sangat-sangat buruk dan neraka nanti. Allah Ta'ala jadikan penghuni syurga sebaik-baik rupa, dan Allah Ta'ala akan tukar jadi penghuni neraka. Penghuni neraka akan ditukar rupa menjadi seburuk-buruk rupa. Allah Ta'ala tidak lempar manusia dalam neraka dengan rupa manusia, tetapi orang yang kafir itu, orang munafik itu, akan ditukar rupa mereka menjadi sehuduh-huduh. Dia kata orang tak orang nate gapo tak tahulah, suara sangat menakutkan. Gigi ada besar bukit, Nabi beritahu. Gigi ada besar bukit berserayih, nyebuti mata besar sebelah tubik dah berapa huduh-huduh, ya Allah, huduh. Dengan rupanya huduh, baunya busuk, dengan rangannya huduh, maki hamun berapa. Dalam neraka tu saling balah tuduh pun. Sangat-sangat huru-hara dalam neraka. Oleh itu tuan-tuan, orang ahli syurga ni akhlak mulia. Nabi beritahu kita boleh kenal ahli syurga masa dunia ini, iaitu mereka berakhlak mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia. Bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi beritahu, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah Ta'ala sendiri memuji keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Bermakna akhlak itu nilai yang sangat tinggi pada sisi Allah Ta'ala. Maka banyakkan berdoa kita, Allahumma ahsanta khalqi, wahai Tuhan, wahai Allah, engkau telah memperelokkan kejadianku, fa ahsin khuluqi, maka tolong perelokkan akhlak. Minta dengan Allah Ta'ala supaya akhlak kita juga comel, akhlak kita bagus, disenangi orang, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sepada itulah peringatan untuk diri hamba dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita jangan habiskan masa dengan begitu sahaja. Marilah sama-sama kita belajar Quran, pakak baca Quran, pakak mengaji kita Al-Quran. Tadi kita dijemput ke rumah Yuzani kita, rupanya banyak hari dah dia meninggal dunia.
ajak makan 40 dah kau, rupanya 40 hari dah meninggal. Dah berlalu sampai masa gini kita pula orang mai ngatik jenazah kita, orang mai makan 40 kita pula. Masa tu tuan, kita akan tengok jenazah kita, akan tengok jasad kita akan hancur, roh akan kekal selama-lama. Oleh itu tuan-tuan, doakanlah rakan-rakan kita. Tengok rakan kita di masjid tak ada dah seorang doa kedua, ya Allah ya Allah, sebut nama dia, sebut nama. Kita semua ni saya sahabat belaka, tak ada seorang daripada kalangan kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa dia, rahmatilah dia ya Allah, himpunkan bersama-sama orang saleh. Tolong doa. Itulah persahabatan kita dunia sampai ke akhirat, dan kita nak bertemu dalam syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita akan sambung semula sekira izin Allah. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawafana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa wajhan munira wa tawfiqan hasanan wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.